Kata Fuad, lanau sungai cukup takut bila terserempak dengan ancak yang dihanyutkan. Kalau terserempak, mereka tak akan pergi merompak dan akan panggil pawang untuk halau penunggu sungai supaya jangan ganggu mereka. Kalau ancak tu lalu kawasan kanak-kanak mandi, salah seorang dari kanak-kanak terutama yang lemah semangat mesti kena rasuk atau alami sakit yang susah nak diubat. Kalau berjaya berubat, kanak-kanak tu akan alami gangguan jiwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 144 hingga 147. Yang mana terlepas siri-siri sebelum ni, saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Sarah. Bergerak ke kanan, kata Datuk TJ pada TJ. Cepat-cepat TJ bergerak. Dalam keadaan yang mencemaskan tu, TJ terdengar Datuk dibaca Lau Anzalna surah 59 ayat 21. Tiba-tiba bot jadi terumbang ambing dan terdengar bunyi letupan yang amat kuat. Beberapa saat kemudian, suasana jadi normal dan tenang semula. Lembaga tentera Jepun tu pula jadi kaku. Kakinya macam terlekat atas lantai bot. Saat tu juga ada api yang merayap atas lantai menuju ke arah kasut yang dipakai oleh lembaga tu. Api kecil tu terus bakar bahagian depan kasut, kemudian merayap sampai ke bahagian kaki seluar. Dalam beberapa saat je, api terus marak dan bakar seluruh badan lembaga tu hingga hangus jadi debu. Lepas Datuk TJ selesai baca surah 59 tu, api tu terus padam. Semuanya bagaikan mimpi dan bot terus membelah laut menuju ke Muara Jambi. Kemudian Datuk TJ suruh Sulaiman pegang hulu pedang kuat-kuat sebab dia nak lepaskan ibu jari kaki dia. Bila dah lepas, Datuk TJ melangkah 3 tapak ke belakang dan suruh TJ buang meja bulat tu ke laut. Lepas TJ dah buang meja bulat tu, Datuk TJ berdiri depan Sulaiman. Mereka bertentang mata. Tiba-tiba wajah mereka bertukar jadi bengis macam berlawan secara batin. Mata Datuk TJ dengan Sulaiman jadi merah. Setiap kali Datuk TJ lagakan gigi atas dengan gigi bawah, Sulaiman jadi terhuyung-hayang. Lepas tu Datuk TJ tekan tangan Sulaiman yang pegang hulu pedang tu. Mereka saling tolak menolak macam nak rebut pedang tu. Datuk TJ terus pukul bahu Sulaiman 3 kali. Tak ada apa-apa reaksi dari Sulaiman. Tiba-tiba Sulaiman tiup muka Datuk TJ, tapi Datuk TJ dapat elak. Sulaiman jadi lemah. Datuk TJ suruh TJ buka baju, kibas badan Sulaiman 3 kali dari arah kiri, tapi kena elak dari terkena hembusan nafas Sulaiman. Cepat-cepat TJ buka baju, kibaskan ke arah Sulaiman. Baru 2 kali kibas, Sulaiman terus terbersin macam ada asap nipis keluar dari tubuh Sulaiman. Bila asap nipis tu habis keluar dari tubuh Sulaiman, Datuk TJ terus dukung dia dan dudukkan dia di sudut kapal. Walaupun tak pegang hulunya, pedang samurai tu tetap terpacak. Biarkan pedang tu dekat situ, jangan diusik dan jangan disentuh, kata Datuk TJ. Kemudian Datuk TJ rawat Sulaiman sampai pulih. Dia dah boleh bangun dan berjalan. Bila disuruh baca surah Al-Ikhlas, dia dapat baca dengan lancar. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bunyi benda jatuh sampai bergegar bot tu. Serentak mereka toleh ke arah pedang yang dah terdampar atas lantai bot. Memang tak logik sampai sekuat itu bunyi pedang samurai jatuh ke lantai. Sekarang pedang tu dah tak ada iblis yang menumpang, kata Datuk TJ. Lepas tu Datuk TJ ambil pedang tu. TJ tengok mata pedang tu dah jadi kecil dan berkarat. Datuk TJ masukkan semula mata pedang ke sarungnya dan terus lempar ke dalam laut. Kata Datuk TJ, kawan yang hadiahkan pedang
pedang tu pada Sulaiman, sebenarnya dia pun dah tak tahan dengan kerenah pedang Jepun tu. Nak dibuang sayang, sebab tu dia bagi pada Sulaiman. Akibatnya Sulaiman yang tanggung. Pedang tu dah banyak pancung leher manusia yang tak berdosa. Sekarang mereka dah masuk kawasan Selat Bengkalis. Tak lama lagi mereka sampai ke Kuala Tungkal. Akhirnya mereka sampai ke jeti Kuala Tungkal. Sulaiman bawa TJ dengan datuk dia ke rumah kawannya. Anak buah Sulaiman tak ikut. Mereka kena jaga bot. Mereka bertiga sampai di sebuah rumah yang halamannya cukup bersih, tak berpagar, tapi di penjuru kiri dan kanan halaman tersebut terpacak buluh kuning. Sulaiman bagi salam. Setelah tuan rumah jawab salam dan berkenalan dengan Datuk TJ dan TJ, Datuk TJ minta tumpang mandi dan solat subuh. Nama tuan rumah tu Haji Mat Noh. Kemudian TJ dengan datuk dia beredar dari ruang rumah menuju ke perigi yang dipagar dengan papan jati. Bila balik dari perigi, TJ tengok Sulaiman dah tak ada. Kata Haji Mat Noh, Sulaiman balik ke bot. Dia solat dekat bot tu. Lepas tu Sulaiman nak menyusur tepi pantai menuju ke Pulau Penyengat. Dari situ dia nak ke Lampung, akhirnya ke Madura. Datuk TJ bersuara, berani Sulaiman berjalan jauh dengan bot kecil dia? Orang Aceh memang berani dengan laut. Kata Haji Mat Noh tu memang ada logiknya. Kalau orang Aceh tak berani harungi laut, dah tentu mereka tak sampai ke Kepulauan Melayu. Ada beberapa negeri di tanah semenanjung pernah dikuasai oleh orang Aceh, terutama di zaman kegemilangan pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota. Waktu subuh dah nak masuk, Haji Mat Noh ajak TJ dengan datuk dia pergi ke masjid untuk solat berjemaah. Sampai dekat masjid, Haji Mat Noh suruh TJ azan. Kata datuk TJ, mereka nak uji TJ. Orang dekat sini, kalau budak sebaya TJ tak tahu baca Quran, berzanji, tak tahu solat, tak tahu azan, tak boleh jadi imam atau baca doa, dikira bukan anak muda yang sempurna. Walaupun dia lulus sekolah tinggi, masih dikira tak berilmu dan kurang iman. TJ pun pergi azan. Selesai solat, ada kuliah subuh disampaikan oleh Haji Mat Noh. Masa TJ nak keluar dari masjid, dia tengok para jemaah berdiri dekat muka pintu. Bila sampai dekat muka pintu tu, para jemaah terus serbu TJ dan hulurkan salam sambil puji TJ. Dia dah buktikan kemampuannya, kata Haji Mat Noh sambil peluk TJ. Sampai dekat rumah, sarapan dah tersedia. Harum bau kopi asli Jambi menusuk ke lubang hidung. Lepas sarapan, mereka duduk di anjung rumah. Kemudian Haji Mat Noh pergi ke halaman rumah untuk bersilat. Memang dah jadi rutin harian Haji Mat Noh. Bila waktu pagi, dia mesti berlatih silat. Haji Mat Noh amalkan ilmu silat bangau putih. Lebih kurang 45 minit, dia pun habis berlatih. Bila seluruh badannya bermandi peluh, barulah dia berhenti. Dia bukan orang sebarangan. Dia pendekar yang berilmu dunia dan akhirat, bisik Datuk TJ pada TJ. Haji Mat Noh bersuara, bukankah kamu berdua nak ke Jambi? Dengan apa kamu berdua nak pergi sana? Tentulah dengan bot. Dah ada botnya. Sekejap lagi saya nak cari bot sewa yang nak ke sana, atau naik bot penambang biasa. Kata Haji Mat Noh, bukan senang nak dapat bot sewa kalau tak buat tempahan awal-awal. Bot penambang pun susah nak dapat. Kalau orang luar, mereka keberatan nak bawa. Haji Mat Noh dah berjanji dengan Fuad Hassan nak sewa bot untuk bawa mereka berdua ke Muara Jambi. Duit cengkeramnya pun dah bayar. Kalau setuju, dia nak bawa mereka berdua ke rumah si Fuad ni untuk selesaikan pembayaran. Datuk TJ terkejut. Macam mana Haji Mat Noh boleh tahu? Kata Haji Mat Noh, sebenarnya Nakhoda Amirul yang suruh dia sediakan semua tu. Duit sewa pun dia dah sediakan, bukan duit Haji Mat Noh. Haji cuma jalankan amanah je. Datuk TJ tak sangka sampai sejauh ni persiapan yang disediakan oleh Nakhoda Amirul. Katanya sebagai penghargaan sebab Datuk TJ banyak bantu pejuang rakyat Aceh menentang Belanda. Mereka pun terus menuju ke rumah Fuad Hassan. Masa mereka sampai, Fuad Hassan tengah kumpul daun gugur dekat sudut halaman rumah. Bila nampak mereka datang, dia terus berhenti kutip daun dan segera mendekati Haji Mat Noh. Jadi sewa bot saya? Itulah pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Fuad Hassan. Setelah berbincang dan bayar duit baki sewa bot, Datuk TJ ajak mereka bertolak lepas solat Zuhur nanti. Lepas makan dan solat Zuhur, Haji Mat Noh pun ajak TJ dengan datuk dia pergi ke pengkalan bot Kuala Tungkal. Sampai dekat sana, dari jauh dah nampak Fuad Hassan lambaikan tangan sambil panggil Haji Mat Noh. Fuad Hassan bawa anak gadis dia bernama Nurul Hayat. Dia yang akan temankan Fuad Hassan nanti bila balik dari hantar TJ dengan datuk dia ke Muara Jambi. Beberapa minit kemudian, mereka tinggalkan pengkalan Kuala Tungkal. Makin lama, makin jauh. Sampai dekat Sungai Batanghari, TJ nampak
muncul sebuah bot kecil dari sebelah kanan tebing. Bot kecil itu pintas bot yang mereka naik. 3 orang lelaki yang berada dalam bot kecil tu menjerit suruh mereka berhenti. Fuad dengan Datuk TJ segera keluar dari perut bot dan berdiri sebelah TJ. Enjin bot dimatikan. 2 orang lelaki melompat atas bot. Seorang lelaki lilit kamera di kepala, bawa senjata api. Yang pakai topi koboi pula bawa parang panjang. Ada bawa senjata api? Makanan? Tak ada, jawab Datuk TJ. Awak orang luar? Datuk TJ anggukkan kepala. Biasanya orang luar banyak duit dan bawa emas bila nak ke Jambi. Awak orang tanah Melayu? Betul, saya dari tanah Melayu. Saya tak bawa duit dan emas. Saya ke Jambi nak jumpa sanak saudara. Kemudian 2 orang lanung sungai tu nak rampas bot ni. Tapi Fuad kata kerja dia belum selesai lagi. Dia kena hantar TJ dengan datuk dia dulu. 2 orang lanung sungai tu nak buat perjanjian dengan Fuad. Katanya Fuad boleh hantar TJ dengan datuk dia ke Jambi dulu. Masa balik nanti dia kena serahkan bot pada mereka. Sekarang mereka nak periksa dulu mana yang patut mereka ambil, mereka akan ambil. Belum sempat Fuad Hasan bagi jawapan, 2 orang lanung sungai tu terus masuk ke bahagian perut bot tempat Nurul Hayat kemudi bot. Hei, jangan kurang ajar. Terdengar suara Nurul Hayat. Beberapa saat kemudian Nurul keluar dari perut bot dan berlari ke arah mereka. 2 orang lanung sungai tu kejar dari belakang. Mereka nak rampas gelang, cincin dan rantai yang Nurul pakai. Tapi Nurul Hayat melawan. Sekarang lanung sungai tu suruh Fuad serahkan barang-barang emas pada mereka kalau mereka nak hidup. Saya tak nak masuk campur, kata Fuad. Mungkin sebab dah naik angin, lanung yang pakai topi koboi tu terus serang Nurul dan terjadilah pergelutan antara lanung tu dengan Nurul. Mereka tak tahu yang Nurul Hayat ni ada silat sampai melayang tubuh si koboi tu tercampak dalam sungai. Bila tengok kawan dia dah jadi macam tu, lanung seorang lagi tu halakan senapang kampung pada Nurul. Belum sempat dia nak lepaskan tembakan, Fuad Hasan terus rampas senjata api. Satu pergelutan berlaku. Masa pergelutan tu terdengar bunyi letupan. TJ tengok lanung tu dah terkapar atas lantai bot. Darah keluar dari dadanya. Fuad dengan anaknya terus angkat lanung tu dan buang ke sungai. Bila tengok 2 orang kawan dia dah jadi korban, seorang lagi lanung sungai yang berada dalam bot kecil tu terus lompat atas bot Fuad. Belum sempat lanung sungai tu mengamuk dengan kapak besarnya, Nurul tarik tali bot. Hujung tali bot tu dibuat bulatan dengan simpul hidup. Maksudnya simpul yang boleh digerakkan. Dan tali tu dilempar ke arah kepala lanun, terus masuk ke lehernya. Nurul terus sentap tali tu sekuat hati sampai leher lanun tu terjerut dan jatuh atas lantai, menggeletik. Beberapa minit kemudian tubuh lanun tu dah jadi kaku. Fuad dan Nurul segera angkat lanun tu dan campak ke dalam sungai. Kapak lanun tu Fuad ambil dan lompat atas bot lanun. Dengan kapak itulah Fuad tebuk lubang dekat bahagian tengah bot. Dalam beberapa minit je, air dah penuh dekat dalam ruang bot. Fuad terus lompat atas bot dia semula, biarkan bot lanun tu karam ke dasar sungai. Kemudian Nurul Hayat turun ke bahagian perut bot untuk hidupkan enjin bot. Mereka sambung semula perjalanan. Bila keadaan dah tenang, Datuk TJ tanya, kenapa mereka buat macam tu dan tak serahkan pada polis? Kata Fuad, kalau serah pada polis, paling tinggi mereka kena penjara 2-3 tahun. Bila mereka dah bebas dari penjara, lanun-lanun tu akan cari dan bunuh mereka. Sebelum mereka dibunuh, lebih baik mereka bunuh lanun tu dulu. Inilah undang-undang di Sungai Batanghari. Kalau tak cukup gagah, kurang ilmu di dada, tak sanggup mati, jangan jadi tuan bot dekat sini. Lanun-lanun ni pula dulunya jadi askar Belanda dan dianggap masyarakat sebagai anjing kolonial. Bila negara dah merdeka, masyarakat tak dapat terima mereka. Ada yang lari ke Belanda, mana yang tak sempat lari jadi lanun sungai. Perkara ni bukan jadi dekat sini je, tapi terjadi juga dekat Sungai Musi dan beberapa sungai yang lain. Bot terus bergerak membelah Sungai Batanghari. Masa TJ tengok air sungai yang mengalir sambil berhayal, tiba-tiba muncul buaya di permukaan sungai. Buaya besar batang kelapa tu mengangarkan mulutnya. Dengan ekornya yang panjang, buaya tu libas bot mereka sampai pecah. Mereka semua terhumban ke dalam sungai. Masa mereka bertungkus lumus nak selamatkan diri, TJ terdengar jeritan Fuad. Bila TJ toleh ke kanan, dia nampak kocakan dan gelombang air yang kuat. Rupa-rupanya Fuad tengah bertarung dengan buaya yang baham peha kanannya. Fuad terus dijulang melepasi permukaan sungai. Beberapa saat kemudian Fuad hilang dari pandangan. Mereka bertiga terus berenang. Tiba-tiba muncul beberapa ekor buaya di permukaan sungai. Salah seekor buaya tu sentap Nurul Hayat ke dasar sungai. Datuk TJ pun kena. Bahu kanannya dah masuk ke dalam mulut buaya. Datuk TJ tak mengalah. Dia terus bergelut dengan buaya tu.
Tapi akhirnya Datuk TJ kencundang dan terus ditarik ke dasar sungai. TJ terus berenang ke tepi sungai. Buaya tu kejar TJ dari belakang. Makin kuat TJ berenang, makin cepat dia rasa letih. Akhirnya TJ jadi lemah dan tak mampu selamatkan diri. Masa tu TJ rasa dari hujung kaki dia hingga ke pinggang dah berada dalam mulut buaya. TJ terus menjerit sekuat hati. Pandangan jadi berpindah-pindah. Sayup-sayup TJ terdengar bunyi kocakan air sungai bertukar jadi bunyi tapak kaki manusia berlari atas lantai papan. "Tama!" terdengar suara Datuk TJ. Muka TJ dipercik dengan air dari hujung sirih 3 kali. Bila TJ buka mata, dia berada dalam bot. Dahi ditampar dengan cebisan daun sirih. Kedua pergelangan tangan diikat dengan kain merah. Fuad terus kipas badan TJ dengan daun salak berlapis 5. Kemudian Datuk TJ pakaikan TJ dengan gelang besi. Di kalangan keluarga TJ, gelang ni mereka sebut gelang Mekah. Rupanya TJ pensan tadi sebab berjemur lama tengah panas atas bot tu. Tapi kata Datuk TJ ni biadab dan gatal tangan. Masa Datuk TJ dengan Fuad turun ke bawah sebelum TJ pensan tadi, ada benda hanyut lalu dekat bot. TJ usik benda tu. Lepas tu ludah dan baling dengan kayu. TJ mengaku memang dia ada buat semua tu tadi. Masa tengah tengok air sungai tu, ada benda terapung di permukaan sungai tepi bot. Besarnya sama dengan talam tembaga dan berbentuk bunga teratai. Warnanya kehitam-hitaman. Dekat bahagian tengah ada selonggok buih, macam buih sabun. Buih tu mengembang dan mengecut, keluarkan warna kebiru-biruan. Dekat bahagian kelopak bunga tu ada tulang yang disusun rapi. Kalau tengok dari atas bot memang cantik. Kebetulan dekat atas bot tu ada kayu panjang. Kayu tu Fuad guna untuk tahan sesuatu atas bot. TJ ambil kayu tu dan terus baling dekat benda terapung tu. Benda tu terus tenggelam dan timbul semula dalam keadaan terbalik. Bila dah terbalik baru nampak benda tu dibuat daripada anyaman buluh. Tiba-tiba TJ rasa macam terkena renjatan elektrik. Seluruh sendi macam dicucuk dengan jarum dan dia berasa berada di alam fana. Semuanya terasa sepi. Otak dan fikirannya terasa kosong. Bila dah sedar, TJ rasa macam berhayal hingga munculnya buaya tu. Kata Datuk TJ, benda yang TJ terbalikkan tadi ialah ancak jamuan atau sesajen untuk jembalang sungai. TJ dah rosakkan hidangan orang. Marahlah orang tu. Nasib baik cepat sedar. Kalau lambat dipulihkan, TJ akan bergolek-golek atas bot macam ikan. Biji mata terbeliak jadi warna merah dan terus terjun ke dalam sungai. Kata Fuad, lanau sungai cukup takut bila terserempak dengan ancak yang dihanyutkan. Kalau terserempak, mereka tak akan pergi merompak dan akan panggil pawang untuk halau penunggu sungai supaya jangan ganggu mereka. Kalau ancak tu lalu kawasan kanak-kanak mandi, salah seorang dari kanak-kanak terutama yang lemah semangat mesti kena rasuk atau alami sakit yang susah nak diubat. Kalau berjaya berubat, kanak-kanak tu akan alami gangguan jiwa. Bot terus meluncur. Sekarang mereka dah masuk ke kawasan perkampungan. Suasana tanah Jambi tak banyak beza dengan kampung halaman. Alright, sampai sini dulu sambungan cerita Bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Aduh sah.